Terima kasih Tuan Dipertua. Bagi menjawab soalan A, kepentingan penjagaan kesihatan terhadap seseorang banduan menjadi keutamaan kepada Jabatan Penjara. Oleh itu, langkah melaksanakan pemeriksaan kesihatan dimulakan sebaik sahaja seseorang banduan dimasukkan dalam penjara. Sekiranya seseorang banduan telah disyorkan oleh pegawai perubatan untuk mendapat rawatan atau rawatan lanjut di hospital, tindakan segera akan diambil oleh Jabatan Penjara untuk menghantar banduan berkenaan ke hospital bagi tujuan rawatan, termasuklah rawatan pakar. Jabatan Penjara sememangnya mempunyai prosedur bagi menyegerakan tindakan untuk menghantar banduan bagi mendapat rawatan oleh pegawai perubatan di klinik penjara maupun di hospital di luar penjara. Seperti mana ketetapan Seksyen 14 dan Seksyen 37 Akta Penjara 1995, rawatan terhadap seseorang banduan adalah dibuat oleh pegawai perubatan kerajaan dan juga dibuat di hospital kerajaan. Seterusnya, berasaskan prosedur penjara, pegawai perubatan kerajaan dan hospital kerajaan di atas alasan tertentu bagi tujuan rawatan banduan boleh mengesyorkan seseorang banduan menerima rawatan dari pegawai perubatan bukan kerajaan. Jabatan Penjara setelah menerima syur berkenaan akan melaksanakannya dengan kadar segera dan segala kos ditanggung oleh kerajaan. Bagi menjawab soalan B pula, saya tak terbayang bagaimana keadaan keluarga yang berhormat mengalami situasi yang berlaku sekarang ini. Tapi saya nak maklumkan di sini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan layanan yang semaksimumnya yang dibenarkan oleh undang-undang untuk beliau diperiksa. Langkah-langkah telah dilakukan adalah dia telah diperiksa oleh 3 kumpulan pakar ortopedik, termasuk pakar ortopedik yang dipilih oleh pihak keluarga beliau. Ketiga-tiga kumpulan pakar ortopedik ini telah memeriksa Datuk Seri Anwar Ibrahim, seterusnya memberikan beberapa cadangan rawatan dan pihak hospital menunggu keputusan untuk jenis rawatan yang disetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disyorkan untuk menjalani fisioterapi yang bersesuaian dengan keadaannya. Beliau telah diberikan tunjuk ajar jenis-jenis fisioterapi yang dilakukan olehnya setiap hari. Dari masa ke semasa, pakar ortopedik dan anggota fisioterapi akan memantau perkembangannya. Di sini saya nak memberi laporan tambahan kepada Dewan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melaksanakan atau telah menjalani hukuman selama 38 minggu. Dalam masa 38 minggu itu, beliau telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan di penjara Sungai Buloh sebanyak 83 kali, termasuk doktor daripada Hospital Sungai Buloh, penjara dan juga pakar daripada HKL. 10 kali rawatan itu adalah rawatan fisioterapi. Beliau juga telah menjalani pemeriksaan dan ujian kesihatan di hospital luar, iaitu 7 kali di Hospital Kuala Lumpur. Beliau juga telah diberikan peluang untuk berjumpa dengan keluarga sebanyak 15 kali selama tempoh tahanan beliau. Beliau juga telah diberikan perjumpaan dengan peguam pun sebanyak 65 kali. Mana ini satu keistimewaan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau diberikan peluang untuk membuat solat Jumaat sebanyak 35 kali. Solat berjemaah sebanyak 60 kali. Beliau juga telah diberikan kelulusan untuk menghadiri pengkemumian bapa beliau pada 5 hari bulan April tahun 2015. Beliau juga telah diberikan perjumpaan bersama Interparliamentary Union pada 29 hari bulan Jun 2015. Beliau juga telah diberikan peluang untuk berjumpa dengan Suhakam pada 20 hari bulan Oktober tahun 2015. Jadi pelbagai keistimewaan telah diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak diberikan kepada banduan lain, dan saya berharap keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memahami bahawa kerajaan sentiasa akan menjaga kesihatan beliau. Terima kasih. Hormat Lembah Pantai. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Khidmat Menteri menjawab bagi persoalan saya bangkitkan. Saya rujuk kepada jawapan yang berhormat bahawa Datuk Seri Anwar telah ditahan dan dimasukkan ke penjara Sungai Buloh pada 10 Februari, dan dalam rekod selepas beliau mengadu sakit di bahu kanannya, beliau diberikan rekomendasi agar dihantar ke hospital.
Tempoh masa sebelum beliau mengadu hinggalah ke hospital adalah 3 bulan, Datuk Yang Berhormat Menteri. 3 bulan sebelum dihantar ke hospital. Dan dalam lawatan ke hospital, ingin saya tekankan di sini apa yang diberikan cadangan oleh Dr. Fazil, iaitu doktor yang dipilih oleh Kementerian dan Kerajaan, adalah supaya beliau menjalani intensif fizioterapi 2 atau 3 kali seminggu. Datuk Yang Berhormat di Madam Menteri sendiri menjawab hanya 15 kali fizioterapi diberikan. Dan saya ingin tekankan di sini, kerana tidak diberikan rawatan bertepatan dengan apa yang dipohon didesak oleh doktor sendiri, doktor kerajaan sendiri, makanya sekarang memaksa Datuk Seri Anwar kemungkinan terpaksa menjalani pembedahan. Persoalan saya Yang Berhormat, soalnya bukan kita meminta lebih atau luar lingkungan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini alhamdulillah dideklarasikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai tahanan politik. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri telah mendesak PBB yang dianggapkai oleh Malaysia sendiri, mendesak agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan serta-merta. Jadi pada saya, Speaker, pada saya bila masa dalam jawapan Timbalan Menteri sendiri mengakui bahawa fizioterapi yang dianjurkan oleh doktor pun tak dilaksanakan. Ini jawapan Timbalan Menteri. Ada perbezaan Yang Berhormat daripada sekali dalam sebulan dengan 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi persoalan saya hari ini, adakah Yang Berhormat bersedia bukan sahaja menganjurkan agar negara Malaysia, kerajaan mengikuti pandangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekurang-kurangnya sekarang masukkan beliau ke dalam hospital supaya dapat jalani fisioterapi 2 hingga 3 kali seminggu. Saya mohon jawapan secara terbuka sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat Lepas Pantai, saya rasa tak elok untuk kita mempersoalkan keputusan mahkamah. Mahkamah dapat keputusan lah untuk apa ni membuat jatuhkan hukuman. Sekarang dia menjadi hukuman. Jadi soal apa ni hukuman beliau tu apa tidak boleh dipertikaikan lagi kerana mahkamah telah buat keputusan. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kesihatan beliau kita jaga. Ya. Seperti saya katakan tadi, fizio yang dibuat 15 kali, dan dalam jawapan saya sebut tadi, Datuk Seri Ibrahim diajar untuk menjalani fizioterapi sendiri. Ya, jadi kombinasi rawatan sendiri dengan rawatan daripada pakar-pakar ni, ya, bertujuan untuk memulihkan beliau. Soal ni nak dapatkan apa ni operasi, ya, itu keputusan itu akan dibuat oleh doktor-doktor pakar ini dengan persetujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Setakat ini kita belum lagi dapat persetujuan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk beliau memberikan kalau fizio daripada Lembah Pantai itu. Tak mengelirukan Dewan bagi jawapan kita dalam Q&A yang 3 kali seminggu. Dalam Q&A yang Kalau keluarga bawakan ini daripada doktor yang Muhammad Lembah Pantai juga. Doktor pakar buat keputusan. You wait until you are in pain, then Lembah Pantai. Berapa lama dan berapa kerap fizioterapi dibuat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Okey? Alright. Tak okey tu. Yang Muhammad Mersing. Saya amat simpati dengan dua ahli keluarga mantan Timbalan Perdana Menteri dan ahli Parlimen Pematang Pauh yang ada dalam Dewan ini. Sebagai seorang pengamal perubatan, dia ada kod yang biasa kita guna, iaitu dengan izin, to cure sometime, to relieve often, but to comfort always. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, perkara antara mantan Pematang Pauh yang sudah menjalani hukuman di Sungai Buloh selama 2 kali,
saya nak balik semula kepada nilai kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dan nilai kepercayaan ini sudah luntur ekoran daripada telahan dan tuduhan Yang Berhormat mantan Pematang Pauh, yang beliau dikenakan keracunan arsenik 2 bulan sebelum pilihan raya umum 1999. Jadi saya nak tanya, dan sudah pasti hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu terpaksa menggantung proses penghakiman itu selama 3 minggu untuk menghantar sampel ke merata dunia, 4 lab yang dihantar. Dan ternyata keputusan arsenik keracunan itu tidak wujud. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, boleh tak kita sampai kepada satu titik kita lupakan sejarah lama? Jangan kita menuding jari, kerana Pematang Pauh ada elemen compulsive liar. Jadi tidak, itu satu. Jadi saya nak tanya, boleh tak Tarik balik. Saya Menteri itu Pematang Pauh kompulsif liar. Datuk, Bentar, betul ni What's the sejarah. point Yang Berhormat Lemah Pantai? Are you on Isunya point of bila order? masa, my point of order 377, bila Yes. masa menggunakan perkataan compulsive liar terhadap Yeah. mantan Pematang Pauh. Yeah. And Datuk Baik. Sri Betul. Ya, tapi dia tak ada Yang di sini pun ubah untuk membela sentence diri. Yang Berhormat. Tarik baliklah perkataan kompasif lah. Okey, saya tarik balik. Ya. Sebenarnya soalan ni sebenarnya nak baik. Soalan tu baik. Bagaimana kedua belah pihak, pemerintah Dah selesai Yang Berhormat. dengan pihak banduan dan juga keluarga dapat melupakan sejarah lama supaya nilai-nilai kepercayaan dan integriti yang tinggi dapat dinilai oleh kedua belah pihak, supaya kita berlaku adil kepada mantan Pematang Pauh. Dan adakah kerajaan berhasrat untuk ekoran daripada penyakit yang dialaminya dan telah disahkan oleh pelbagai pakar, ada tak rancangan kerajaan untuk beliau duduk diadakan tahanan kediaman yang istimewa supaya sakit beliau ini dapat dirawat secara adil? Terima kasih. Terima kasih Mersing. Pertama sekali saya nak menegaskan di sini bahawa ada 50 lebih ribu orang banduan di seluruh penjara di Malaysia. Layanan yang patut diberikan layanan yang sama rata. Tapi dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, saya telah jelaskan tadi, beliau telah diberi peluang untuk membuat pelbagai aktiviti, ya, solat Jumaat, fisioterapi, rawatan daripada pakar. Saya dah sebut, terima je lah, ini fakta. Ini fakta. Kerajaan sentiasa mengamalkan sifat kemanusiaan. Soalan kesihatan, bukan pergi sekolah Jumaat. Kuala Lana. Bukan. Soalnya keistimewaan, saya nak nyatakan di sini bahawa kerajaan memberikan layanan keistimewaan dan juga kemanusiaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan membenarkan beliau untuk membuat aktiviti-aktiviti lain yang banduan-banduan lain tidak dapat Kuala Lana yang sama. Diam Yang Berhormat, tolong diam. Ya, jadi Kita dalam saya Q&A. cakap fakta. Ya. Ni saya menguraikan fakta di sini, ya. Kalau dari segi layanan penjara yang tak baik pun, kerajaan telah membenarkan perjumpaan dengan IPU, International Parliamentary Union, perjumpaan dengan Suhakam untuk melihat sendiri bagaimana layanan yang telah diberikan kepada beliau. Ya. Dari segi soal ini bukan kali pertama Datuk Seri Ibrahim menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh. Perbezaannya kali ini, kes yang baru-baru ini adalah kes yang berkenaan dengan tuduhan seorang individu, ya. Jadi kesnya adalah merupakan
kes yang telah ditetapkan oleh mahkamah merupakan kes kriminal. Ya. Jadi soal sama ada beliau akan diberikan pardon ke ataupun diberikan tahanan di rumah. Saya rasa perkara itu tidak timbul lah. Ya, yang pentingnya kita kena hormati keputusan mahkamah. Ke depan kita nak pastikan bahawa beliau sentiasa sihat. Kalau beliau ada masalah yang betul-betul memberikan bahaya kepada beliau, tambah lagi ataupun boleh menyebabkan perkara yang serius yang boleh menyebabkan beliau tercedera dengan lebih serius, kerajaan akan pastikan, kerajaan akan berikan kerjasama kepada keluarga untuk memastikan bahawa beliau akan mendapat rawatan yang sepatutnya. Terima kasih. Betul. Saya minta satu je soalan tambahan. Yang Pak Menteri, saya nak tanya kerana dikatakan fizioterapi itu diberi, tetapi apabila Datuk Menteri mengatakan bahawa dulu ditahan dan bersama juga di dalam penjara Sungai Buloh, dahulunya Saudara Anwar telah diberikan peluang untuk pergi fisio di hospital. Apakah sebabnya sekarang tidak dibenarkan beliau pergi ke hospital untuk mendapatkan fisio? Kerana kalau dibandingkan, kalau fisioterapis pergi ke penjara, itu memakan masa yang panjang dan juga membacklogkan dengan izin pesakit-pesakit lain. Ya. Kalau Saudara Anwar dibawa ke penjara di hospital, satunya memang lebih baik layanan dan lebih banyak equipment yang digunakan. Itu menunjukkan bahawa satu yang dikatakan beri kemanusiaan kepada seorang yang bekas mantan timbalan Perdana Menteri negara kita Malaysia. Terima kasih. Mantan Pahlawan, saya telah sebutkan tadi bahawa Datuk Seri Anwar telah diberikan 10 kali rawatan fisioterapi, dan sekarang ni kita menunggu konsen beliau sendiri untuk menjalani rawatan yang lebih lanjut. Jadi dalam hal menjalani fisioterapi di penjara itu, saya rasa itu lebih baik bagi beliau, kerana pakar daripada hospital akan dihantar ke sana, ke penjara untuk membuat rawatan tersebut. Matang bau tak boleh bangun Yang Hormat. Ya. Tak boleh bangun Yang Hormat. Matang bau dulu. Ya, habiskan lah Yang Hormat. Mahkamah Keluarga. Yang Hormat, matang bau sudah dalam Q&A Yang Hormat, Q&A. Dulu dia boleh buat bawa ke hospital. Ya. Sekarang kenapa tidak? Itu soalan saya. Dulu boleh, Yang kenapa Hormat, tidak sekarang matang bau boleh? dulu lah Yang Itu je. Hormat. Ya. Ya, habiskan Yang Hormat. Saya nak akhiri jawapan saya dengan layanan istimewa diberikan sampai kita hantar pegawai hospital ke penjara untuk memberikan rawatan fisioterapi kepada beliau. Kekerapannya akan ditentukan oleh pakar-pakar yang merawat beliau. Sekian, terima kasih.